Okay, so yang ni lesson exercises pada hari Rabu lepas. Tajuk quantum. Saya tak nak tajuk quantum ni. Saya nak lesson hari Khamis. Kejap ni, saya ambil balik. Saya salah ambil. Ni hari Khamis. Okay. So ada satu lah, ada seorang tak hantar. Lesson hari Rabu ada 2 orang tak hantar bagi kelas H3, T4. So make sure saya boleh check siapa yang tak hantar. Okay, saya akan pick up satu skrip. Saya bakal ambil je. Jadi saya terambil hari Rabu punya lesson. Okay. Okay, so mostly dalam chapter 2, student almost understand the concept, but the most probably for this chapter 2 adalah how you write down the answer of the question given. Okay, this is our lesson. Saya masuk kejap. Saya salah masuk lesson tadi. Okay, so before we start, refer to the page 44. Lesson page 44. Question number 3. We discuss this verse according to the previous lesson sebelum kita bincang soalan enrichment. Okay, tengok balik soalan yang telah you hantar pada saya. Saya pinjam satu skrip. Okay. So, kalau you tengok soalan nombor 3. Okay. Dia kata dekat sini, find the neutral atom that correspond to the following valence shell orbital diagram. Okay, dekat sini. Okay, so the question number 3, ramai yang PM saya dan tanya, cikgu macam mana nak faham soalan ini? Soalan ini senang sebenarnya. Cuma you kena faham, okay, according to the question given, the orbital diagram writing starting by the 3s and 3p. So means that this already given, we can clarify as a valence. Mama, mana gula? Habis. Habis. Shell orbital diagram. Okay, what is the meaning for here? From this valence shell, we can determine the valence electron. Okay, kenapa hari ini kita belajar exercises of the question? Because the pattern of the question kita akan apply dalam chapter 3. Okay, so this valence electron for the question A, we have how many electrons? So dia ada 5 valence electron, which is this electron are filled in the orbital 3s and another one 3 electron in 3p. Okay, dia kata find neutral atom. Okay, so how you understand the concept of neutral atom? So kalau dia adalah neutral atom, number of electron dalam susunan orbital diagram must be equal number of proton. So baru kita tahu siapa elemen tersebut. So macam mana kita nak buat untuk soalan A? So senang sahaja, you must be write down the electronic configuration from the lowest energy level first and then until the question given. So means you must be write down for the question A starting by the 1s orbital consists the 2 electrons. So saya buat as PDF notation. Okay, and then followed by 2s electron, which is lepas 2s 2p maximum electron is 6. Okay, lepas 2p baru dijumpa 3s. So kita fill up 3s2 and 3p3. Okay, kenapa saya tulis 3p3? Sebab soalan bagi ini. Inilah valence shell orbital diagramnya. So bila saya convert into the SPDF notation, so samalah. So valence electron kita ada 5 berada pada orbital 3s dan orbital 3p. Sekarang ni dia nak cari neutral atom. Macam mana kita nak buat? You must be total up all the electron involved in the electronic configuration. So the number of electron is 15. So bila number of electron is 15, proton number, okay, proton number juga 15. So siapa elemen tersebut? Betul tak phosphorus?
Yes, macam mana nak tahu kita punya elemen kita sebab dia kata find the neutral atom. So this neutral atom regarding to the specific element. So bila kita check, yes, proton number phosphorus adalah 15. So this is the correct answer. Okay. And then for B, nampak at the end of the writing electronic configuration dia fill up pada 4S. So macam biasalah. So untuk B, you buat semula daripada 1S sampailah 4S2. So which is 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, and then 4S2. 4S2. Okay. So kita check the valence, the electronic configuration here consists the total electron is berapa ya? Total electron kita? Elektron kita adalah 20. So means proton number kita adalah 20. So siapa dia? Kita check dalam relative atomic mass table. So betul tak calcium? Betul calcium? Yes. Proton number is 20. So correct lah. Elemen kita adalah calcium. So similar for here, we can have the 3S2 and 3P6, which is the electron here is 8. So the starting from here, we have a 10 electron. So 8 plus 10, 18. So bila 18, yes, the correct answer is argon. Okay. For your information, bila you belajar je chapter 3, kita dah tak main dah susunan elektron dekat inner elektron ni. Kita terus bermain valence electronic configuration. So masuk je chapter 3, kita main yang ni je. Sebab inner electron student dah faham. Sebab from the valence electronic configuration, kita akan apply siapa elemen tersebut. So dia akan apply soalan nombor 3 ni dalam chapter 3 kita akan belajar hari esok. Sebab tu saya minta you buat dulu supaya you boleh nampak. Okay. So ada soalan nombor 3? Boleh Mostly boleh jawab. Nombor 3 ni. Okay, saya proceed nombor 4. Okay. They are given the vanadium V, okay. This is allocate at the block D. Bermaksud dia adalah transition element. Okay. You belajar je chapter 3 hari esok, you akan determine perkataan block pula. Block ada banyak jenis. So, transition element are allocate dalam block D. Kenapa dia block D? Saya akan discuss on tomorrow. Okay, fokus kita hari ini adalah it consists 23 proton number. Diminta draw the orbital diagram. Okay, jangan tertukar dengan shape of the orbital. Okay, kalau shape of the orbital bentuk dia either spherical, dumbbell ataupun cloverleaf. Okay, kalau orbital diagram ni lah yang petak-petak ni. So according to the dia dah guide atoms, ion 2 plus and ion 5 plus. Okay, so kita check dulu. Kecil sangat ke? Saya buat besar sikit boleh? Sekejap nampak kecil. Okay. Turun bawah sikit. Right, okay. Equation A here. Okay, dia kata dekat sini. Susunkan electron valence orbital diagram belong to the V atom. Nampak tak kawan kamu dah tertinggal satu soalan. So dia akan hilang satu markah lah. So dia nak V atom dulu. Baru kita akan buat V ion. So betul tak kawan kamu ni buat V ion? So kita proceed dulu V atom. So V atom kita consists a 23 proton number. So dia nak dalam orbital diagram. So it must be starting from the 1s orbital. Okay, space because the increases of the energy. 2s. And then space 3p, we have a 3 orientation. 2p. Okay. And then 3s. Lepas 3s, 3p orbital. And then after 3p, 4s. Okay. And next should be 3d. Okay, so ini adalah dalam pattern Aufbau. So saya tak susun shell dia sebab 4s is the lowest energy first. Okay, so saya fill up the electron according to the 23, the electron here. So masuk dekat sini follow Hans tapi saya buat je terus cepat sikit. Ingat lagi Hans macam mana? Electron fill into the degenerate orbital singly first with the same spin baru its pair. Takut soalan kuis keluar. Okay, biasa dia akan suka soalan Hans, Pauli tu. Okay, yang ini dah kita dapat berapa? 20. So means kita akan ada 3 dalam 3D. So means you buat electronic configuration dalam orbital diagram atom, you akan dapat 1 markah. Okay, next kita check.
Okay. Macam mana nak dapat V2 plus ion? So maksudnya this element must be eliminate 2 electron from the outermost shell electron. So dibuang yang mana? Yes, dibuang 4s. Okay, dibuang 4s akan remaining 3D. So correct. And then nak jadikan dia 5 plus, maksudnya dia akan buang lagi 3. So means the 3 electron should be eliminated from the 3D orbital. So each only remain sampai 3p. So correct writing. So good lah for this writing. Okay, ada soalan pasal electronic configuration orbital diagram? Tak ada? Senyap itu okey lah tu. Okay, and then for B. Draw the shape of the orbital. Ramai tanya saya soalan B ni. Sebab dia guna term. Term dia adalah highest principal quantum number. Okay, apa maksud highest principal quantum number? This is belong to the highest. Okay, highest number of shell. Highest number of shell bermaksud highest end dia. Okay, highest orbit dia. Okay, belong to the what? Okay, untuk V atom. So maksudnya dengan merujuk kepada V atom ini V atom susunan elektron kita check which is the level of the orbital that allocate as the highest principal quantum number. Mana? Inilah nombor 4. Ini merujuk kepada highest number of shell. Okay, ataupun highest principal quantum number. So mean our shape of the orbital must be regarding to the 4s orbital sahaja, that it consists a 2 electron. Okay, so when we check your friend's answer, they are given a 3D. So ini adalah drawing kalau dia melibatkan ion. Tapi soalan dia adalah principal quantum number of V atom. So careful in question. So this is incorrect drawing lah. Okay, so jawapan kita yang mana kalau atom? Highest principal quantum number 4 lah. So maksudnya 4s consists a 2 electron. So kita just lukis dia punya shape of the orbital, which is the shape is spherical. Z, X, Y, and then 4s. So we have spherical and we shaded it. Okay. So disebabkan kita ada 2 elektron, so we draw another one orbital. For S also, another one orbital spherical. So I shaded. So is it my drawing is correct? Correct or not? Betul ke salah? Betul tak saya lukis 2 orbital dekat sini? Daniel? Betul Daniel, ke? betul ke tak? Jawapannya berapa banyak orbital nak kena lukis? Betul ke 2? Salah. Kenapa salah? Sepatutnya berapa? Dia paksi lain sekali, madam. Ha? Bukan, Apa? Bukan. Paksi lain? Ha. Tak boleh paksi lain sebab S memang ada satu orientation je. So dia memang spherical tengah-tengah. So adakah disebabkan oleh paksi? Jawapan saya salah? Katakanlah saya hantar ini paper saya dalam exam nanti. So adakah saya akan dapat markah? Kamu rasa Daniel? Rasa macam dapat, macam tak dapat. Tak dapat. Okay, check kat mana tak dapat. Kejap. Minta ke abang nanti. Kenapa tak dapat? Kita kena trace problem. Okay, tolong. Siapa boleh tolong Daniel? Sebab apa? Betul lah tu, markah tak dapat. Sebab satu orbital S ada 2 elektron. So tak payah lukis 2. Ya, bagus. Betul lah tu. Atas bawah. Okay, saya nampak. Okay, nampak kan? Okay, sebenarnya dalam exam setiap tahun ini yang sentiasa berlaku. Okay, konsep student faham, cuma dia confused. Nak lukis berapa banyak? Itu je jawapannya. Okay, so walaupun dalam orbital ada 2 elektron. So jangan pula you interpret satu elektron satu orbital. Elektron ini untuk orbital ni. So jangan salah. So careless mistake berlaku dekat sini setiap tahun pelajar saya. So saya tak nak tahun ni berlaku lagi lah. Okay, so means kita dah tahu the maximum of the one orbital can be filled is a 2 electron. So buat sebelah je lah sebab 4s only one orientation sahaja. So buat satu je orbital dia. Okay, faham? Okay. So kalau kawan kamu punya jawapan ini merujuk kepada ion. Okay, so kalau diminta, okay, draw the shape of the orbitals
belong to the highest principal quantum number of a V2 plus ion. Okay, so jawapan dia sekarang dia dapat 1 markah sahaja. Kenapa 1 markah? Okay, sebabnya adalah kalau dia kata highest principal quantum number, so maksudnya drawing kita adalah dekat sini. Semua sekali. Okay. So, berapakah jumlah, okay, berapakah ataupun how many total shape of the orbital can we draw if, okay, elektron itu yang kita refer kepada V2 plus ion based on to the highest principal quantum number. Sakinah. Sakinah? Tolong Sakinah. Ya, madam. Okay, faham soalan saya? Boleh ulang balik, Kak? Okay, saya ulang Okay. So, kalau soalan tu tanya, okay, dia minta draw the shape of the orbital. So, ayat tu kita faham lukis bentuk orbital, okay, berdasarkan kepada V2 plus ion, tetapi kriteria dia adalah highest principal quantum number. So, maksudnya yang saya allocate, saya buat petak warna merah ni. Okay, soalan dia, berapakah jumlah bentuk orbital yang kita nak lukis? 3. 3. Okay, right. Thank you. 3 orbitals. Okay. So, another answer, Balkis. Balkis, tolong saya Balkis. Saya takut soalan ni keluar dalam quiz ataupun dalam exam tu biasa berlaku. Lepas tu saya nak bincang juga. Tolong Balkis. Ya. Betul tak? Kamu rasa 3 juga ke macam Sakinah? 5. 5. Okay. 5 orbitals. Okay. And then for H3P4. Ronan, tolong Ronan. 1. 1 orbital. Okay. And then saya nak Anissa. Anisha Maisara. Tolong. Saya 7. 7. Nampak? 4 nama, 4 jawapan berbeza. Okay, saya nak tanya lagi. Chua Peki. Chua, berapa orbital? Berapa Chua? Tolong Chua. 7. Okay, 7 orbital. And then for the last, saya nak tanya. Apa ni? Liu Zizian. Liu, tolong. 3 orbitals. 3 orbitals. Okay, kita dapat lagi jawapan yang sama. Lagi tak jumpa. Sangitas, tolong Sangitas. 9 orbitals. 9 orbitals. Menarik ni. Okay. Sebab ni akan berlaku setiap kali exam. Setiap kali quiz. Okay. So, Tan Yingyi, tolong Tan. Madam, Berapa dapat total orbital kita nak lukis? 7. 7. Okay, 7 orbital. Okay, stop sampai sinilah. Banyak sangat dah ni jawapannya. Okay. So, kita tengok semula. Okay. Tadi kita menjawab, okay, kita refer kepada shape of the orbital according to the atoms based on to the highest principal quantum number. Kenapa saya fokuskan kepada 4S sahaja? Sebab dekat shell nombor 4 hanya ada orbital S sahaja. Tu je kriteria kita. Okay, tapi kalau soalan tu twist balik kamu, okay, draw the shape of the orbitals according to the V2 plus ion belong to the highest principal quantum number. What is the meaning? Highest principal quantum number kalau dekat ion V2 plus adalah n equal to 3. So, this n equal to 3 have consist how many orbital? 3s orbital, 3p orbital and 3d orbital. So, is it we just draw 3 orbital? No, we must be check the electron field into the occupied orbital based on to the specific orientation. So means, yes, kita jumpa 3. Tetapi dekat ketiga-tiga orbital ini, kita ada konsep degenerate orbital, which is same energy tetapi dia ada berbeza orientation. So means that kalau dekat 3p ada 3 orbital, which is 3px, 3py, 3pz.
Tetapi inside the 3D, walaupun kita ada 5 orientation, electron only fill 3. So means that dekat orbital 3D kita lukis 3 sahaja. So means 3D 3, 3P 3 and then 3S 1. So total berapa? Yes, the answer is 7 orbital sahaja. Dapat guys? But madam, I want to ask, Okay, S. the 3D orbital just contain one spin electron only. Is it affect the shape of orbital? Because one orbital contain 2 electrons, like. Okay, good. Thank you. Saya faham soalan tu. Okay. So, according to the 3D orbital, we just have the one electron only. So, means that seakan-akan kita nampak macam orbital tu separuh je. Adakah kita nak lukis separuh? Tak. So, analogi dia macam ni. Okay, analogi dia adalah kalau kita beli kereta, kalau kita beli kereta, adakah mesti kita kena isi penuh kereta itu dengan penumpang baru kereta tu boleh jalan? Faham tak konsep saya? Analogi dia macam ni. Kita beli kereta, kita nak bawa kereta tu atas jalan. Adakah keluar satu kenyataan ataupun keluar satu rule, adakah mesti kereta tu boleh jalan atas jalan raya, maksimum penumpang ataupun maksimum person yang masuk dalam kereta kena ikut space bilangan kereta tersebut? Adakah mesti? Tak. Maksimum dia adalah macam mana syarat kereta tu nak bergerak? Mesti ada apa? Mesti ada pemandu. At least seorang. So means that bila kita relate kepada orbital, karakter dia tetap sama. Apa dia? Walaupun lah according to the 3D orbital, kita hanya ada one electron for the one orientation. So tak jadi masalah. So the shape of the orbital yang kita lukis kekal bentuk dia, for example 3dx x square minus y square ataupun 3dxz and so on lah. Sebab kriteria adalah definition orbital adalah 3D region around the nucleus, which is we can high probability of the electron. So the term of probability means that one of the orientation of the orbital, the probability maximum of the electron can be filled is 2. So kalau diisi 1, maksudnya shape of the orbital masih lagi kekal sebagai bentuk dia 3D. So for example, katakanlah dekat dalam 4S tadi, 4S kita hanya ada satu je elektron. So adakah kita nak lukis separuh? Tak, dia kekal satu bentuk dia. So dalam orbital ini sebenarnya diisi 1 electron positive half, 1 electron negative half. So means that bila kita melukis shape of the orbital, right? So cuma kita tak letakkan elektron itu dalam bentuk orbital tersebut. So elektron tu kita isi ke dalam orbital diagram. Dapat? So means from the your friend's answer, walaupun elektron itu hanya satu sahaja, tetapi shape of the orbital tetap kekal, bentuk dia tidak berubah. So means satu orbital maksimum elektron boleh diisi 2. So walaupun satu orbital tersebut sentiasa bergerak around the nucleus, which is orbital tersebut kita hanya jumpa satu elektron sahaja dekat dalam 3D orbital. Boleh faham? Boleh? Tan Ying tanya tadi kan? Boleh. Thank you, madam. Boleh? Faham, right? So nanti dalam exam, careful. Saya takut je confuse nanti dalam exam. So kalau saya further lagi soalan. How many total of the orbital can we draw at the maximum ataupun at the highest principal quantum number, belong to the V plus ion. V5 plus ion. Nabila, tolong Nabila. Kalau V5 plus, berapa bentuk orbital yang kita nak lukis dekat highest principal quantum number? Nabila, tolong. 4 ke? 4 ke? So, 4 ke kita tengok dulu. Highest principal quantum number merujuk kepada shell paling tinggi. Mana? Nombor 3 lah. So, kita check dia ada berapa orbital? 2. 3S, 3P. So, masalahnya sekarang berapa orientation? 1, 3S, drawing kita. 3PX, 3PY, 3PZ. Yes, 4 orbital yang you akan lukis pada specific orientationnya. Faham guys? Saya tambah lagi soalan. Saya takut soalan keluar nanti dalam exam. How many shape of the orbital
that we need to draw according to the V plus ion, tetapi saya ubah kriteria. Kriterianya adalah according to the highest energy of orbital. Okay. So saya nak tanya H1 pula. H1 Hazirah, tolong Hazirah. Berapakah bentuk orbital yang kita nak lukis kepada V5 plus ion, tetapi saya ubah kriteria, saya nak fokus kepada highest energy of the orbital. Berapa Hazirah? Nur Hazirah Zulain. 4. Okay. So, adakah masih lagi 4 sama macam statement dia highest principal quantum number? Tak. Kalau highest principal quantum number, mata kita tengok nombor 3. Tapi bila soalan tu kata highest energy of the orbital, terus you fokuskan kepada Aufbau konsep. Aufbau konsep adalah electron fill into the occupied orbital which is a lowest energy first, baru highest energy. So from this orbital diagram, which one is the highest energy of the orbital? Izzah Atirah. Tolong Izzah Atirah. 1 je yang hujung Mana? sekali 3P. Yes, 3P. Good. So maksudnya kalau soalan tu cakap, lukiskan orbital merujuk kepada highest energy of the orbital. So means that kita boleh ambil dekat sini lah. So dia kata total jumlah dia. So which is you akan boleh lukis 3px, 3py and 3pz. Dapat? Boleh? Sebab kalau Aufbau dia ikut degenerate orbital. So aras tenaga dia sama. Tetapi kalau dia kata very highest adalah ikut alfabet. So dia nak 1. Kalau 1 maksudnya 3pz lah. Kalau dia kata total, so semua sekali bermaksud semua sekali dekat dalam 3p. 3px, 3py and 3pz. Dapat? Faham soalan? Okay. Ada soalan lain sebelum saya nak proceed? Tak ada? Okay. So senyap tu okey lah tu. Okay. So soalan C. Nampak saya dah conteng banyak dah ni. Okay. Soalan C dekat sini Ni soalan C. Okay. Give sets. Nampak ada huruf S kecil. Okay. A possible quantum number for the electrons, ada huruf S juga, maybe set of electron tu lebih daripada 1. Kriteria dia adalah highest principal quantum number. So maksudnya untuk siapa tadi? So dia relate kepada V2 plus ion. So dia tertinggal soalan. So maksudnya untuk V2 plus ion. Okay. Bila V2 plus ion, so maksudnya dekat sini lah. So saya salin balik. Sekejap comot habis dah ni. Okay, so starting by the V2 plus ion, so I draw it again supaya kita boleh jumpa soalan tu nak apa. Fokus untuk hari ni sebab you nak quiz. Okay, so saya ulang semula. Dia nak okay, give set of a possible quantum number for electrons, ada S, maybe lebih daripada 1, with the highest principal quantum number. So maksudnya ni jawapannya. So tadi soalan yang saya tanya, set of the orbital, so kita jumpa 7. So orbital kita jumpa 7. Tetapi soalan ni minta untuk elektron. So berapakah set of quantum numbers yang kita nak buat nanti? Okay, ada berapa set dekat sini quantum numbers? Anati, Syafiqah Anati, tolong. Soalan C. Kawan kamu tadi buat 2. So dia fokuskan kepada 4S. So this is incorrect lah. Sebab dia tidak merujuk kepada ion. Ini adalah merujuk kepada atom. So this is answer cannot be accept. Okay. So saya tengok balik. Soalan dia merujuk kepada V2 plus ion. So, fokus kita dekat pen color biru ni. So, berapa set
quantum number yang kita nak buat nanti? Tolong Syafiqah. 10. 10. Okay, kita check. Betul tak 10? So, kenapa kita pilih 10? Main dia adalah, ayat soalan adalah elektron. So, means kita kira elektron lah. So, sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then 7, 8, 9, 10. 11 sebenarnya. So, sebenarnya kita ada 11 set of quantum numbers yang kita kena buat. Sebab soalan tu adalah highest principal quantum number. So, maksudnya sekarang ni ada 8, 8 tambah 3. So, 11 set. Faham kenapa 11 set? Setiap elektron ini ada satu setnya. Contoh, saya ambil set yang pertama. Yang ini, contoh saya ambil yang ini. So, set dia adalah n equal to 3. Ikut drawing orbital diagram. Senang you nak faham. L equal to the shape of D. So, nilai D adalah 2. So, L equal to 2. M, choose one value from 5 orientation of D. So, for example, I choose a negative 1. And S, so I choose, so arrow upward. So, I choose a positive half. Okay. And then, for the second set, saya ambil dekat sini. Okay, second set. So, N equal to 3, L equal to 2. So, M. Can I choose a same orientation? M is equal to negative 1. Can or cannot? Can or cannot? Qurratul Aini? Can. Can. Is it can? Cannot sebenarnya. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh ambil nilai yang sama pada set yang pertama. Kenapa? Sebab second elektron ini, nampak tak yang saya buat anak panah ni? Kesel saya bergerak ni, dia berada pada orientation ataupun orbital yang kedua. So, bila orbital yang kedua bermaksud orientation dia berbeza. So, the value of M should be different from the first electron here. So, if you choose here negative 1, you must choose another number than negative 1. For example, saya choose positive 1. So, mesti berbeza. And then, S sini. Negative half. Can or cannot? Can or cannot? Cannot. Cannot. So, macam saya cakap tadi, cara you tulis set quantum number kena ikut selari macam you lukis dalam orbital diagram. So, for example, dekat 3D ni, sekiranya you buat semua arrow downward. Sebenarnya, dekat set quantum ni, you boleh buat juga negative half. Tetapi, kalau first electron is negative, second should be negative, third should be negative. Sebab Hans kata electron must be filled into the degenerated orbital singly first with the same spin. So, maksudnya kalau you buat spin di upward, so your set of quantum should be upward value. Mesti positive half. Dia tak boleh campur. Dapat? And then set yang ketiga, pen color merah. Okay, and then L equal to 3, L equal to 2, M, another value then another 2 here. So, I choose 0. Okay, and then S, a same spin. So, positive half. Dekat S ni careful, dia tak boleh campur negatif positif. Okay, lagi saya kata 11 kat mana? Ini dekat dalam 3P pula. Ada 6. So, 6 set dekat dalam 3P. And then dekat dalam 3KS ada 2 set. Faham? So, mesti ada 11 set dekat soalan C di situ. Yes. For value of L, can I choose one? The value of L, can you choose one? If your set of quantum number according for this area. Tak jadi masalah. Contoh, kalau you ambil set quantum number, arrow elektron yang ini, so kita boleh set yang seterusnya, N equal to 3, okay, L equal to the similar shape of the orbital of P. So, the value is 1, kan? Okay, and then M. Choose one value from 3. So, the first orientation, so for example, I choose a negative 1. And then S, arrow upward. So, I choose positive half. Okay. Second set, saya ambil yang ini. Ini second set saya. So, which is N equal to 3, L equal to 1, M. Nampak saya ambil dalam orientation yang sama, dalam kotak yang sama. So, means saya boleh letak sini negative 1. So, berbeza dengan ni tadi. Ia ni adalah different orientation. Nilai M dia berbeza. Dekat sini saya ambil elektron yang sama. So, means saya boleh letak orientation yang sama, value for M. Tetapi differences for the value of S. So, this a concept of Pauli exclusion principle.
Okay. And then seterusnya lagi 4 set you ambil dekat dalam kotak yang seterusnya. Boleh tak saya nak buat nanti set yang seterusnya L equal to 0? Kan? Sebab kita ada dalam S orbital. Faham? So you kena buat 11 set semua sekali. Get it? Understand? Boleh guys? So, madam, Yes, yes. so we need to draw 11 set lah total. Yes, betul. Kita kena lukis 11 set based on to the total electron presence inside the highest principal quantum number. So 11 So- set semua sekali. Oh, the number of set in 3S, 3P and 3D. Yes, good, correct. So semua Oh. sekali. Dekat 3S ada 2 set, 3S ada 2 set, 3P ada 6 sets, 3D ada 3 set. Sebab tu total dia 11 sets quantum. Oh, okay. Dapat? Thank you again. Alright. Dapat. Nah, sebab tu hari ni saya nak discuss juga. Bila saya go through you punya writing, ada sedikit masalah. Okay, faham soalan nombor 4? Madam, Yes. I would like to ask that for the magnetic quantum number of 3D, so we only need to choose 3 from 5 lah. Yes, good, correct. So we no need to do all 5 possible outcome for No, magnetic. no. So you need to give all the possible 5 value for magnetic quantum number for D. Because in D orbital, electron field only 3. So the 3 electron in the D orbital here, you must choose the value of magnetic of M, choose 3 from 5. Not give all the value. Sebab dia ada 2 lagi kotak kosong belakang. Okay? Okay, thank you, madam. Alright, ada another question before we proceed? Ini sangat famous dalam exam. Quiz pun dia suka keluar, and then UPS pun dia suka keluar, PSPM lagi dia suka. So, kalau macam soalan lesson kita belajar sebelum ini just basic. Go through sebab saya nak ajar kamu lesson sebelum ni adalah konsep. Okay. Bila kita buat soalan exercises, dia adalah application from the concept. Ini application dia sebab kita terdedahkan dengan term yang baru iaitu highest principal quantum numbers, highest energy of the orbitals. Yang itu kita nak fokuskan. Alright? Okay, now question 6. Saya anggap okay Okay, soalan 6 pula. So, saya buat besar sikit. Okay. Alright. Okay. Question 6 So ni saya suka ni berapa lama dia buat dia punya tugasan ni. Nanti dekat dalam PSPM tak payah salin soalan. Untuk latihan is okay. Right. So soalan 6 dia kata, which of the following ground state electronic configuration of atom, okay, dia kata atom, is incorrect and explain why. Okay. Relate your answer to the concept either of Bow, Hans and Pauli exclusion principle. So kita belajar 3 teori untuk write the electronic configuration. Okay. So dia bagi soalan A. Okay, A. So this electronic configuration, dia tak cakap dia adalah valence electronic configuration ataupun the inner of the electron. So dia just draw sahaja dalam bentuk orbital diagram. So your friends ask, this is the correct. Is it correct answer? Betul jawapan kamu correct? Almost all of you. Kalau saya buka balik GC, berbeza ramai jawapan ni. Okay. No. So, no sebenarnya. Dia adalah incorrect. Okay, trace. Problemnya di mana? Siapa boleh tolong? Mana problemnya? The last arrow. Good. The last arrow. Ni, dekat sini. Yang ni problem dia. Cuma masalahnya sekarang, kita nak relate kepada 3 konsep yang mana? So, macam mana kita nak explain? Soalan dia adalah relate your answer. So, bila relate your answer, means kita kena elaborate balik konsep. Konsep dia apa? Aufbau, Hans and Pauli. So kena ingat balik lah. Okay. Kalau Aufbau, the question, the statement given, electron fill into the occupied orbital, keyword dia adalah energy. Okay. Based on to the increases of the energy. Okay. Tetapi kalau Hans pula, fokus dia adalah dekat degenerate orbital. Okay, so kalaulah soalan tu bagi ada 2 elektron dekat sini, konsep itu adalah Hans. Kenapa Hans kata? Electron fill into the degenerate orbital must be singly first before its pair. So bermaksud adakah ini Hans? Tidak. So dia bukan Hans. Kita check pula Pauli. Okay. Kalau Pauli kata no 2 of the electron of an atom have a same set of 4 quantum numbers. So maksudnya sekarang problem kita adalah elektron yang belakang. So dia bukan Pauli. So the answer should be what? Yes, the answer is Aufbau. Okay. Dalam exam dia tengok spelling.
So kalau spelling salah, salah perkataan afbau itu. Okay. Dalam exam nanti, sekarang kita ingat, nanti PSPM nanti macam-macam teori dia akan gabungkan. Contoh, dia buat afbau rules, afbau exclusion. No. So jangan create formula you sendiri. So nama dia adalah afbau principle and then so kita terima this dia punya writing. Okay. So kenapa? Macam mana you nak relate? You ambil balik ayat statement afbau. So dia kata electron field into the occupied orbital must be the increases of the energy, which is the lowest energy first, baru highest energy. So masalahnya sekarang, apa perkaitan tenaga? Padahal kat sini degenerate orbital. So if you remember into the level energy diagram yang kita belajar sebelum ni, okay, kalau elektron tu berada shell nombor 1, so bermaksud kita akan jumpa 1s orbital. Okay. Kalau elektron tu, yes, Syakira kenapa? Madam, saya keluar dulu ada appointment doktor. Alright. So careful. Okay. So alright, okay. Nanti tengok video je. N equal to 2, so maksudnya orbital tu akan wujud 2s, 2p. So dekat 2p, kalau you ingat masa kita belajar energy level, kita akan buat 2px, 2py and 2pz. Okay. Cara masuk elektron, adakah dia masuk daripada belakang dulu? Tak, dia masuk dekat depan dulu. Kenapa? Walaupun the value of the energy pada degenerate orbital here is the almost same, tetapi dia ada sedikit perbezaan tenaga. Kenapa? Sebab dia disusun ikut alphabet. So means the lowest the alphabet value means is considered the lowest energy. So it should be isi yang pertama orientation dulu, baru isi yang belakang. So macam mana you nak explain? Ambil terus ayat statement afbau. So you akan dapat terus markah 1. Tak jadi masalah. Terus dapat markah. Dapat? Boleh Okay. And then soalan B. Betul tak incorrect? So jawapan kita adalah incorrect. Kenapa? Disebabkan ikut Hans. So betul lah sebab keyword kita dekat mana? Dekat belakang ni. Bila elektron tu filled pada degenerate orbital for the second electron, the criteria must be filled with the same spin first. Same spin first. So which is, Hans kata dekat sini, into the equivalence energy. So dia must be filled singly with the same spin first before it's paired. So dia dapat markah full lah. Markah dia dekat mana? Satu, dia menjawab incorrect. Kedua, dia menerangkan, dia menyatakan konsep iaitu relate kepada Hans. Ketiga, dia relate kepada explanation. Senang-senang you boleh dapat 3 markah dekat sini terus. Okay, faham untuk B? Okay, untuk soalan Madam, nak tanya. Ya. Dia kata relate to Aufbau, Hans dengan Pauli. So dia tak adalah kena jawab relate tiga-tiga. Dia antara salah satu je lah. Yes, salah satu sahaja. Oh, faham. Cuma kadang-kadang dikeluar juga soalan, dia keluar 2 konsep. Dia ambil 2 konsep dalam satu soalan. Kalau macam ni memang satu konsep je. So dia depend kepada structure soalan yang dibagi. So tapi kita kena faham ketiga-tiga lah. Kalau macam soalan ni memang satu konsep je. Tapi ada pernah keluar soalan, dia relate 2 konsep sekali. So kita kena trick betul-betul dia punya writing electronic configuration. Boleh Check betul-betul. Lepas tu maksudnya explanation just tulis balik dia punya principle or rules lah kan? Tak payah bagi tahu. Tak apa. Kalau itulah paling minimum sekali. Kalau you boleh menerangkan semula konsep teori ni, confirm you akan dapat markah dah. Sebab kita dah boleh, maksudnya kita dah faham apa maksud yang berlaku dekat dalam statement soalan yang salah ni. So, tak apa. You ambil paling minimum statement soalan. Maksudnya statement konsep yang diberikan. Hans tu apa, Pauli tu apa, and then Aufbau tu kata apa. You akan dapat markah dah. Jangan risau. Yang kita risau, takut tertukar konsep. Okay? Boleh? Yang lain? Boleh Right, faham betul? Okay. Pegang betul-betul chapter 2. Chapter 2 faham, automatic chapter 3 you senyum. Sebab chapter 3 assignment kamu. Okay. And then, soalan nombor 2. Dia kata, chromium is the transition element and then they allocate ND block with proton number 24. Okay, dia dah pecah soalan ini. Mula-mula dia nak tulis susunan elektron expected. So, kenapa adanya differences of electronic configuration? Because, remember, from our previous lesson, only 2 element have the concept of the term is anomalous. Ingat perkataan ini, exception ataupun kadang-kadang dikeluar perkataan anomaly, ly. So maksudnya sama. Kenapa?
Chromium, proton number dia 24. Cool. So, this anomalous related to the achieved stability of the concept half field of 3D orbitals. Okay. And then chromium, second element adalah copper, proton number 29. So, this follow the stability of the concept completely field of 3D orbitals. So, dua ni je elemen yang akan undergo anomalous. Sangat suka keluar dalam exam. Tapi dia bagi unknown element. Dia tak bagi spesifik chromium. Dia bagi huruf A, dia bagi huruf Z, dia bagi huruf Y. Student tak boleh detect itu anomalous. Itu biasa berlaku dalam exam. So, careful. Okay. So, kalau soalan macam ni, dia nak tulis jangkaan. This expected must be related to the concept of the Aufbau. So, maksudnya Aufbau itu diisi penuh dulu pada 4S, baru 3D. So, boleh tak cikgu saya buat macam ni? Dekat belakang tu saya buat, yang depan tu sama. 3P6, 4S2, 3D4. Yes, also can. Sebab ini memang ikut teori Aufbau. Okay. And then, apa yang dijangkakan? Okay, satu elektron 4S akan repel ataupun dia akan excite into the 3D orbital to become a half field of the 3D orbital. So correct lah. Dia punya writing electronic configuration of actual. So ingat kalau soalan tu keluar yang mana satukah susunan elektron untuk chromium, dia adalah actual yang diterima. Expected bukan. So actual yang based on to the for the chromium electronic configuration. Okay. Explain the anomaly. Nampak ejaan dia, jumpa dah. Anomaly. So which is, this anomaly are related to the what? Yes, the formation of the 3D5 orbital, which is according to the half field orbital. So the 5 electron will sense spin occupy the 3D orbital in order the half field, nampak? Okay, this arrangement contribute to the stability of the chromium. So correct, good. So dapat full mark. Full mark dia dekat mana? Di dalam explanation ada label 3D5. And then contributed of the term of the stability, mesti ada ayat perkataan stability, perkataan stable, belong to what? Ni, half field of the orbital belong to the 3D. So dia akan dapat full mark dekat situ. Tak kisahlah you nak buat ayat macam mana, tapi konsep itu mesti ada. Okay. And then state the another element with the anomaly with the chromium. Siapa? Yes, copper 29. Dia minta its electron, nampak ayat belakang. Write its electronic configuration. So yang mana satu kah? Expected ke actual? Jawapan dia adalah actual. Jangan bagi expected. Expected tu adalah tidak stabil. So betul jawapannya dekat sini. Dia adalah completely filled. So dia dapat markah. Careless mistake berlaku dekat jawapan akhir ni. Dia dapat memilih chromium, dia dapat memilih copper, tetapi susunan elektron salah. Sebab dia bagi yang expected. So salah jawapan dia should be actual answer. So, any question you want to ask? Madam. So actual, madam. Huh? What? Finish? Itu bukan actual lah. Yang ni memang actual sebab dia nak write electronic configuration. So, dia mesti bagi yang actual electronic configuration. Dia tak boleh bagi expected sebab expected tidak stabil. So, kena bagi yang actual. Yang sebenar. Dia mesti 3D10 for S1. Madam, kalau dua-dua expected and actual, saya lukis boleh tak? Oh, maksudnya dalam jawapan C, you label dekat sini expected. Okay, expected. You bagi writing electronic configuration. Actual ya. And then another, dia punya writing electronic configuration. Macam tu ke Tan? Ya. Boleh. Yang penting markah dekat sini. Ada kat actual tu. Okay, thank you, madam. Okay, kalau you just bagi expected, salah. Dia tak akan dapat terima. Dia tak boleh terima sebab dia tidak stabil. Okay, another than that, cara tulis Yes. Madam, what if for the electronic configuration I draw orbital diagrams, is it wrong? Of course kan. Okay. Tak jadi masalah. Okay, boleh. Kalau soalan tu kata, write its electronic configuration. Dia tak bagi kriteria. Okay, means dia tak cakap bentuk SPDF notation ke, either orbital diagram ke, dua-dua diterima. So either you give SPDF notation, tetap diterima. Orbital diagram yang bentuk anak panah ni pun tetap diterima. Yang penting, mesti dalam actual electronic configuration. Okay, boleh? Okay, another than that? Okay. Alright, okay. Boleh? Okay, so faham dah tu.
Okay, ini technical writing tau kita belajar hari ni, objektif saya. Okay, next. Kita proceed latihan. Okay. So, tengok muka surat. Ini, yang ni yang soalan hari Rabu. Tak nak bincang. Okay. Refer to the page lesson 18. Page 46. Okay. Page 46. Kita mulakan dengan question number 5 first. Dah go through soalan? Okay, belum. Nombor kelas. Sekejap lagi. Okay. Okay, so kita buat sama-sama dulu. Tak apa, nanti saya minta you buat. Untuk sebagai pengukuhan sebelum you jawab quiz. Alright, okay. So, question number 5. Dia minta dekat sini. Okay, kita dah nampak Nampak tak starting electronic configuration? They are given from the 3S, 3P. Apa maksudnya? Oh, ini ayat dia. Dia adalah valence orbital diagram. So from this valence orbital diagram, we can determine valence electron. Ni kena faham betul-betul sebab you nak apply chapter 3 nanti. Okay. So berapa banyak valence electron? According to the arrow fill up ataupun electron fill into the orbital diagram here. So kita jumpa 3 valence electron. So kita determine tu dulu. Bila nak guna? Kenapa kita kena belajar benda ni? Saya akan ajar chapter 3. Dia berkait. Okay. And then diminta dekat sini. Write a set. A maksudnya 1. Quantum numbers for each valence electron. Okay. So how many sets of a quantum number yang kita nak buat untuk soalan A? Hafizuddin, berapa set quantum number yang kita nak jawab soalan A ni, nombor 5? 3. Yes, 3. Jangan tertipu dengan ayat soalan. Okay, good. Dah perasan kat mana Okay. Dekat exam nanti, ramai student dia confused. Dia nak berapa set? Sebab ayat dekat depannya adalah A. So, bila A kita faham 1 sets. Tetapi dia dah bagi kriteria spesifik. Belong to each valence electron. What is the meaning? One of the electron, 1 set. Ni baru a set. Ini set yang kedua. Ini set yang ketiga. Sebab kita ada 3 sets of the quantum related to the 3 valence electron. Okay, so saya ambil set yang pertama from the 3p orbital. So bila 3p orbital, my set should be n equal to 3. N equal to 3, L kalau P value dia adalah 1, M, okay. The magnetic quantum number, we just choose 1 value from 3. Kenapa 1 value? Because only 1 electron occupy only 1 orientation. So ada 2 kotak kosong bermaksud dia tidak terlibat dalam elektron kita. So ambil satu nilai sahaja. So for example, I choose the first value, -1, and the value of S similar as the orientation given, so which is I give the positive half. Can I write negative half? Also can, tak jadi masalah sebab dia probability dan elektron dekat valence ni hanya 1. Okay, so tak jadi masalah. Tapi selamat ikut arrow from our drawing from the orbital diagram. Okay, set yang kedua from the 3s orbital. So n equal to 3. L, the value of S is a 0. M equal to 0. And our S, the first orientation, the positive clockwise, and which is a clockwise, the positive half. And then for the last set, negative half. So n equal to 3. L equal to 0, M the same orientation because the S orbital, and then differences is S, negative half. So done for A equation. Okay, and then question B. Okay, question B, write electronic configuration. So this question sama macam soalan yang kita bincang mula-mula tadi. So macam mana nak write electronic configuration? For the X atom, this is belong to the electron field into the occupied orbital must be the lower energy first. So, lower energy ada 3S ke? Tak, it should be starting by 1S. So, macam mana nak buat? So, electronic configuration here, you can choose either. So, sebab dia tak bagi pattern, dia tak bagi pun dalam bentuk SPDF ataupun orbital diagram. Dua-dua boleh diterima. Choose one. Contoh, saya nak buat SPDF notation, so saya just rewrite sahaja. So, 1S2. Okay, remember bila buat SPDF notation, nombor 2 ini mesti superscript. Okay, mesti superscript tak boleh sama aras. So, nanti salah.
Kalau tak yakin, you buat orbital diagram. Okay. 1s2 space 2s2 2p6 and then fill up according to the valence electron 3s2 and it remain until 3p1 sahaja. Okay, done. So this is for belong to the atom. Okay, untuk C. Draw the shape of the orbital, accommodate for the valence electron. Dia nak apa? Keyword dia shape of the orbital. So berapa banyak orbital yang kita nak lukis? Izati, Dina Izati, berapa shape orbital? Berapakah total orbital yang kita nak lukis, Izati? Untuk C. Dina Izati, tolong. 3. 3. Okey. 3. Betul ke 3? Dia sama macam konsep kita belajar tadi. So dia nak valence. So valence kita berada dekat mana? 2 elektron dalam 3s. So 3s ni ada berapa banyak orientation? 1 je sebab dia satu kotak. So maksudnya 1 orbital. And then elektron yang seterusnya walaupun dia ada 3 elektron tetapi 2 elektron dalam 3s, 1 elektron dalam 3p. So maksudnya orbital kita ikut bilangan kotak dalam orbital diagram. So maksudnya 2 je lah. Sebab elektron itu diisi 2 kotak sahaja, bukan 3. So kalau elektron, yes 3. Tapi orbital kita ikut bilangan orientation specific orbital. Maksudnya ikut box yang diisi elektron. So dia involve dalam 3s orbital dengan 3p orbital. So for example, I draw for the 3s orbital first. So label axis. Okay, so 3s spherical. Macam saya cakap tadi, untuk 3s jangan buat 2 bentuk dia. 1 je sebab maksimum boleh isi 2. So walaupun dia 1 elektron, dia tetap ada 1 orientation sahaja for 3s. Another one 3p. Choose one orientation daripada 3. Apa? Either you boleh pilih 3px. You can choose 3py ataupun 3pz. Either one. Choose one. For example, I choose 3px. So mean our dumbbell on axis x. Okay, sini. Okay, so for your information dalam exam, drawing dengan label maka dia serentak. So walaupun drawing dah betul, label salah, you akan tetap dapat kosong juga. Okay, so careful untuk C. So 2 je bentuk dia. Okay, untuk D. State most stable ion. Macam soalan tadi. Okay, bila nak jadi ion, macam mana? Recall balik SPM. Okay, recall balik SPM. You belajar satu konsep. Macam mana boleh ion cation and ion anion terhasil? Tu je proses dia. Either atom release electron to achieve one term, octet. So bila octet, what is the meaning? The outer of the valence electron, the outer of the shell tersebut, susunan elektron mesti mencapai nombor 8, betul? Kalau octet. So either atom release electron to achieve octet ataupun atom accept electron to achieve octet. So, from the electronic configuration, from the atom here, kita kena cari valence elektronnya di mana. So, macam mana nak buat? You susun ataupun you check ikut shell. Okay, so means this is a first shell. Shell equal to 1. Consist ada 2 elektron yang you belajar macam dekat sekolah. 2. Shell number 2. Total up electron 6 plus 2, 2.8 dot. Okay. And then shell number 3 consists a 3 electron. So nampak tak sama macam you belajar kat sekolah? 2.8.3. To achieve octet, this atom easier to accept or to remove electron. Farhana? Untuk jawab soalan D. Remove. Yes, remove. Nak remove berapa elektron? Only one. Only 1 electron or 3 electron? Target dia octet. Apa kriteria octet? 3 electron. Ya, betul. So maksudnya sekarang, bila nak jadi ion je, final susunan elektron kamu mesti mencapai nombor 8 belakang dia. Itu recall SPM balik lah. Tapi you belajar chapter 3 nanti ada satu term yang relate kepada octet. Nanti saya akan terangkan hari esok.
Okay, hari ni kita just dedah perkataan otak je dulu, sama macam you belajar kat SPM sekolah. Okay, so daripada orbital diagram kita boleh trace sebenarnya. To achieve a stability of the ion from this orbital diagram, lagi senang nak masukkan lagi 5 elektron ke dalam 3p ke nak buang? Mestilah buang sebab dia satu, lebih senang nak buang daripada masukkan. Okay, so and then tak cukup lagi, tak ada stability for 2s. So maksudnya buang juga dua-dua daripada s orbital. So baki kita untuk ion hanya sampai 2.8 sahaja. Which is electronic configuration dia berhenti sampai 2p6. So soalan tu minta state most stable ion. So jawapan dia adalah X positif 3 or X 3 positif. Which one the answer? Ini biasa dalam exam berlaku. Jawapan dia mana? First or second? First. First or second? First, second. Jangan confuse. Ini biasa dalam exam ni. Student dia akan hilang markah dekat sini. Senang-senang je kena penalty markah. Sebabnya level of ion writing. Kita dah belajar isotope notation. Chapter 1. Mana satu? Second. Second. Nah, ni kena terangkan juga. Sebab yang ni yang menyebabkan student hilang markah dalam kimia. Sebab tu lah bila saya ulang balik benda yang sama, saya cakap, bila saya tanya always kepada student, tanya balik, soalan senang. Senang cikgu, insyaAllah boleh score. And then finalize bila kita check result, kenapa tak dapat? Kenapa? Dia disebabkan oleh cara penulisan yang kita kena betulkan. So careless mistake macam ni lah. Senang-senang kita kena penalty markah. And then shape of the orbital sepatutnya lukis 2, kita lukis 3 sebab kita lukis 2 kali. And then dekat spinning motion. So this technical writing yang menyebabkan kita penalty markah. Konsep student almost dah dapat sebenarnya. Alright, faham cara tulis? Tenang kan? Senang je. Okay, next. Seterusnya, nanti saya minta you buatkan sendiri. Yang ni kita hands on dulu. Okay, nombor 8. Cuba dulu buat. Saya bagi masa 3 minit dulu. Kat mana you boleh siap? Okay, cuba dulu nombor 8 hands on. Okay, tak apalah. Saya buatlah apa-apa dah ni. 10.27. Nak habis masa dah. Okay, nanti kan you buat sendiri. Untuk pengukuhan. Okay, jom kita hands on sama-sama dulu. Sebab masa dah nak habis. Mama, ni air. Okay, boleh. Saya minum dulu. Okay, so dia kata dekat sini, name the quantum numbers represent the shape of the orbital. Nampak tak? Soalan dia minta namakan quantum numbers. So, bila quantum numbers, question A, either our answer N, L, M, S. Okay, from the four set of this quantum number, which one can represent the shape of the orbital, Fauzan? Madam, Fauzan dia lag, madam. Lag? Oh, lag. Okay, so siapa boleh jawab? Aini? Madam, ya. Okay, Hasan kau jawab Hasan. Yang name of the quantum number tu yang N, M, L, N tu kan? Quantum number, kalau dikata quantum number, kita pegang yang ni dulu. Kalau quantum number, jawapan dia either 4 ni je. Either 4 ni je. Tapi yang mana satukah yang menunjukkan bentuk orbital? Fungsi M. tu adalah determine bentuk. M. Adakah M? Cek balik fungsi. Adakah M? Betul M? L. L jawapan dia. Okay, so macam mana kita nak trace? Kita kena ingat balik function for each quantum number. Okay, so the answer is L. Kalau L, fungsi dia adalah determine, ayat dia, determine shape of the orbital. Tu jelas. Sebab daripada nilai L kita tahu bentuk. Iaitu apa? Kalau kosong, S. Kalau 1, P. Kalau nilai dia 2 adalah D. Ini bentuk dia. Tetapi kalau M pula, dia ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah to determine the orientation of the orbital. So perkataan dia adalah orientation. This orientation either orbital X, orbital Y, orbital Z. Which is orientation X, orientation Y, orientation Z. Okay.
Function yang kedua adalah to determine the total of the orbital, jumlah keseluruhan orbital according to the specific orientation. So jawapan dia adalah L. Katakanlah saya hantar paper saya dekat dalam exam nanti, saya letak je huruf L. Adakah saya dapat markah pada soalan A? Komen. Siapa boleh komen? Kamu sebagai pemeriksa sekarang, boleh dapat markah tak? Dapat. Dapat. Tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab dia kata name. Good. Dekat dalam exam, dia kena menjawab ikut soalan nak apa. Soalan ni dia nak namakan, dia bukan nak label. Ni adalah label. So bila namakan, so you kena give a full name. Saya tahu nama kamu sebagai, contoh saya ambil satu nama, contoh saya panggil dia adalah, siapa saya jangan panggil ya? Banyak ada. Contoh nama dia Atirah. Atirah ada banyak. Tapi Atirah apa? Dia adalah Izzah Atirah. Sama macam soalan ni. Dia nak namakan L. So apa nama L? So dia adalah angular. Betul? Angular momentum quantum numbers. So baru dapat markah 1 sebab dia nak nama. So for your information, L ini ada 3 nama. So bila tulis lah, paling tidak you hafal 1 nama. Okay, so baru boleh menjawab nama. Okay, jangan bagi simbol bagi namakan. Sebab soalan tu nak name. Okay. Kalau dia kata, Madam. Kalau dia kata state the quantum number? State the quantum number. So kita boleh represent by symbol. Oh, okay. Sebab dia nak nama. So bila nama, kena bagi full name nama. Kalau dia nak state, boleh represent sebagai symbol dia sahaja. State the quantum number represent by the shape. Boleh L. Which quantum number represent by the shape of the orbital. So boleh you simbolkan sebagai huruf L sahaja. Tapi kalau dia nak spesifik nama, memang nak nama penuh dia. Okay, dia tak boleh simbol. Okay, boleh Okay, soalan B. Okay. Soalan B adalah sama macam soalan kita bincang tadi. Cuma dia tukar sikit je, dia terbalikkan konsep. Okay, so tengok ayat soalan. The following sets of the quantum numbers according to outermost electrons. So the term is outermost electron bermaksud these electrons are allocated far from the nucleus. Itu keyword dia. Okay, so bila far from the nucleus, so kita trace. So di manakah elektron itu berada? Kita check dulu pada principal quantum number n. So maksudnya 3 first set here, this electron berada dekat shell nombor 3 and another 2 set here, elektron ini berada pada shell nombor 4. Okay, so bila kita tengok dekat shell nombor 3 ni nanti, kita tahu dekat satu shell, dekat satu orbit ada orbitalnya. Orbital apa? So macam kita belajar energy level lah. Kalau n equal to 3, probability of the orbital akan wujud 3s, 3p, 3d and ialah 3 je. Betul? Masalahnya sekarang, this outermost electron berada dalam orbital apa? So tengok nilai L. L dia adalah 2. So bila 2 bermaksud this electron allocate dalam d orbital. So bila dalam d orbital, it consists 5 orientation. So saya terus convert dalam orbital diagram which is a 5 box here. Okay, so mean this is a 3D orbital. And then kita tengok nilai M. The value of magnetic quantum number have a 3 value difference. Bila 3 value difference bermaksud 3 elektron ini berada pada orbital yang berbeza dan anak panah ataupun the value of S is a negative half all of them. So bila negative half, seakan-akan drawing kita adalah downward. So sebenarnya dalam Hans, dia tak kata mesti upward. Hans kata electron field into the degenerate orbital must be same spin first with the same orientation. So bermaksud same spin. Kalau you masuk negatif, semua sekali negatif. You masuk positif, semua sekali mesti positif. Tetapi secara logik kita belajar ataupun secara logik cara drawing orbital diagram, kita semestinya akan masuk upward dulu. So kita terus je lukis upward walaupun nilai dia adalah negative half. Sebab value kita adalah probability. Okay. And then bila kita tengok elektron pada shell nombor 4, dia berada dekat S orbital. Okay, Cik Imam datang. Yeah? Okay. And then dia adalah 4s orbital. So mean 4s ada satu je orientation.
So bila 1 kita label 4s. So kita check elektron different spin. So bila spin maksud elektron ini berada dekat sini. So inilah elektron kita berada sebagai outermost electron. So kalau saya cakap which one is the outermost? Okay. Kejap kita buat. Okay. So dia kata highest energy of the orbital 4s. Okay. And then highest energy of the orbital, jawapan dia adalah 3D. Kalau highest principal quantum number adalah 4s. Tetapi dia kata dekat sini outermost electron. So outermost electron bermaksud elektron itu berada jauh daripada nukleus. So means that dia adalah transition element. So inilah valence electron kita. So which is valence electron kita ada 5 valence electron sebab dia berada dalam transition element. Dia melibatkan orbital block D. Kenapa? Stability dia saya akan discuss dalam chapter 3 esok. Okay. Dia ada konsep stability pula nanti. Right. Okay. So kita pergi pada soalan dulu. Draw and name the orbital accommodate for this electron. Draw and name the orbital. So bermaksud dia nak minta shape of the orbital. So berapa banyak orbital nak kita lukis? So macam mana? Tengok kotak yang ada elektron. So bermaksud ada berapa kotak terlibat? Ada 4. So bermaksud soalan B1 dia hanya melibatkan 4 orientation of the orbital ataupun 4 shape of the orbital sahaja. So for example, for S orbital first. Okay, and then for S, shaded. Okay, and then label. For S orbital, okay, 1 kotak dah selesai. And then orbital yang lain ada 3 yang digunakan. Bermaksud you must be choose a 3 orientation from 5. So for example, saya pilih 1 orientation. So saya nak orbital apa ya? 3dxy. So bermaksud the cloverleaf is occur between axis X and Y. X, Y. So the shape is a cloverleaf. Okay. And then the axis yang does not involve this is X. So and then we shaded. Okay, pilih 3 daripada 5 orientation untuk D. Kenapa 3? Sebab dia melibatkan 3 orientation sahaja. Okay, next. Saya nak 3dz square. So nampak square? So bermaksud this occur on axis Z. Dia ikut label yang you pilih. Kalau label salah, drawing salah, automatic dia akan jadi salah semua. And then dia ada ring tengah-tengah. Itu dz square. Okay, so baru 3. So jawapannya 4. Okay, 1 lagi. Apa dia? Contoh 3dx square minus y square. Saya suka pilih square sebab dia lagi senang nak melukis. Dia sentiasa berada atas paksi. Okay, done. Selesai. Ada soalan nak tanya? Drawing for the first question. Dapat Okay. So, soalan yang nombor 2. Seterusnya. Okay. Write electronic configuration of J. So, valence kita dah tahu dia akan berhenti sampai 3D. So, buat starting daripada mula lah. So, ini adalah elemen J. So, J atoms. So, dia kata write electronic configuration. So, you can choose either orbital diagram or SPDF. So, saya nak buat SPDF cepat sikit. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10. Cannot. Correct or not? Betul tak susunan elektron saya untuk J? Komen. Salah. Salah kat mana? 3D. Sepatutnya? 3D3. Good. So sebab kita cakap 3 je dekat D. Ni biasa berlaku Good lah, so nampak sini mesti 3 sahaja.
So baru betul. Okay. Cikgu boleh tak saya nak susun 3D dekat depan, 4S dekat belakang? Boleh. You susun ikut shell. Asalkan mengikut konsep afbau. Okay, next. Okay. Soalan nombor 3 Roman. Okay. Write electronic configuration J which has a stability noble gas. Okay. This concept ataupun this term you akan belajar detail dalam chapter 3. Tapi saya ulang. Okay. Stability of a noble gas same as a concept octet. So means kita kena plan how the J of atom can form the stable of ion according to the final electronic tu mesti achieve octet. So bila octet apa maksudnya? So dia kena ada susunan elektron dia nombor 8 dekat belakang. So means that kita dah tahu. Okay. Kita dah tahu this is our valence electronic configuration kita. So kita dah belajar dalam transition element dah keluar dalam statement dia kata kalau transition element ini nak dapatkan dia achieve ion, it's only release their valence electron sebab this outermost electron are far from the nucleus. So dia buat apa? So nak achieve a stability of the octet ataupun stable of the noble gas, first step dia akan buang 2 elektron daripada 4s and 3 elektron daripada 3D. So finalize dia hanya berhenti sampai 3p6. So kita akan dapat J apa? Dia kata write electronic configuration of the ion. Ion berapa yang kita akan dapat? Buang 5. So bermaksud 5 plus. Okay, bila 5 plus. So our electronic configuration as here 1s2, 2s2, 2p6. 3s2 and 3p6. So bila kita trace mana dia kata noble gas configuration stability dia, kita check, kita susun ikut shell. Shell nombor 1 ada 2 elektron. Shell nombor 2 8 elektron. Shell nombor 3 sekarang pun 8 elektron. So nampak tak 2.8.8. So inilah bermaksud konsep stability of noble gas. Bermaksud susunan itu akan memecah 8 kumpulan 18 ataupun nama lain dia adalah you belajar dekat sekolah SPM adalah konsep octet. Faham guys? Faham. Senang je kan? Right, good. Kalau you faham konsep exercises question ni lebih kurang ada dalam 8 soalan, insya-Allah you belajar topik 3 you akan rasa tak adalah susah sangat. Topik 3 senang. Okay, dia relate kepada topik 2. Topik 2 you faham, insya-Allah topik seterusnya you akan faham. Okay. So sekarang ni dah pukul 10.42. 10.42 sebelum kita tamat, saya akan go through sikit soalan nombor 4 Tugasan kamu bermula pada soalan nombor 4. Okay, ni tugasan kamu Okay, cuma saya nak go through sikit je. Ini bukan quantum. Ini adalah line spectrum. Kenapa dia bagi this line spectrum, this diagram. Okay. Which line yang kita akan baca dulu? Line yang mana satu kan line pertama kita? E. Yes, E. E. Itu cara mula-mula nak baca. Okay. Cara yang kedua nak baca adalah siapa line ini? Bermaksud dia milik spektrum apa? Line series apa? Kita tengok soalan dia kata dekat sini, the transition electron to energy level daripada n initial kita tak tahu, tetapi dia jatuh kepada n equal to 3. So bermaksud dia adalah apa? Kalau elektron tu jatuh ke 3, apa nama seriesnya? Kena hafal Betul? Apa nama dia kat sini? Partition. Yes, partition. So hafal, ikut akronim. Okay? So maksudnya dia adalah partition series. Calculate the energy of the line. So bermaksud kalau line C, so A kita baca dulu bermaksud 4 jatuh 3. Kalau B 5 jatuh 3, C dia adalah 6 jatuh 3. Guna formula Rayberg. Okay? And then susun, okay, ini je nombor 4. Kenapakah dia semakin closer together daripada kiri ke kanan? Jawapan dia adalah differences, okay, energy, difference energy between each line. Sorry, tulisan saya dah tak cantik dah. Okay, each line decreases until
reach 0. Ya, kejap. 0. So maksudnya sekarang, apa ayat ini merujuk? Okay, kalau you tolak nilai tenaga B, tolak nilai tenaga line A, perbezaan dia adalah lebih besar daripada nilai line C tolak B. D tolak C. So kenapa dia 0 dekat sini, yang dekat continuum ni? Nampak line dia gelap. So line gelap ni bermaksud dia berlaku dekat paling jauh sekali. So bila kita tolak, so nilai dia tak boleh nak kira. Sebab tu nilai dia semakin kosong. Sebab tu kita baca first line kita adalah line A. Dapat guys? So tugasan kamu adalah soalan nombor 4. Okay. And then soalan nombor 6. Okay. Nombor 6 page 2. Nombor 6 page 47. And then nombor 7. Okey, nombor 10 senang. Nombor 9. Kalau dalam lesson kamu saya letak nombor 7. Nombor 9 Ni. Ya Mana dia? Okey. Wait, this is your lesson. Tugasan kamu. Okey. Mana tak jalan? Hang. Sekejap lambat. Okey, sekejap. Okey. So task kamu ni saya ulang balik untuk pengukuhan hari ni. Nombor 4. Okey, nombor 4. Nombor 6. Nombor 7. Soalan 7 ni sama macam nombor 8. Okey, nombor 7 dengan nombor ni. Ni. Ini nombor 7 sepatutnya nombor 9. Ni nombor 9. Nombor 9, kalau rajin nombor 10 buat. Kalau tak tak payah. Maksudnya saya sampai nombor 9 je yang you kena hantar. Boleh? Dapat Okey, so bila kena hantar? So saya bagi masa selepas daripada kita jawab kuis. So maksudnya kuis kita adalah hari Sabtu. So hari Sabtu, kita buat malam boleh Sabtu malam. Okay. So Sabtu malam, lepas je habis kuis, so you terus submit you punya task ini. Sebab ini adalah sebagai you revise balik. Kalau rajin you buat semua soalan yang tidak kita bincangkan hari ni. Okay, Sabtu malam minggu ni So soalan kuis kamu macam biasa, saya cuba siapkan sama macam pattern kuis satu. Ada 3 soalan. Okay, boleh? Ada soalan before we dismiss? Tak ada? Okay, tak ada. Tak ada. Okay. So class, we end of our class today. So make sure, sekejap saya on. Okay, make sure lesson hari ni, okay, kita dah habis bincang chapter 2.